akhiran yang baik, di tempat yang baik, sedang buat aktiviti yang baik, lalu malaikat maut datang mencabut nyawa. Pemergian seorang ustaz ketika menyampaikan kuliah subuh di surau mengejutkan ramai sekaligus menjadi satu kematian yang dicemburui. Timbalan Pengerusi Majlis Ulama Isma (MUIS) dari Muhammad Soberi Awang Rebah sebelum disahkan meninggal dunia ketika menyampaikan kuliah subuh di Surau Al-Ittihadiyah, Seksyen 9, Shah Alam, Selangor, pagi Ahad. Ramai yang bersedih dengan kabar duka tersebut, termasuk anak perempuan tunggal Allahyarham iaitu Nadratul Hana yang berkongsi luahan hati mengenai bapa tercinta yang mesra dipanggil Baba. Hakikat menerima pemergian baba tersayang amat pedih untuk diterima. Tetapi, apa yang saya tahu, saya tak pernah rasa setenang ini. Sedih tapi perasaan lega itu mengatasi sedih. Sedih mungkin kerana tidak dapat bersua muka lagi, tidak dapat bermanja dan berkongsi cerita, apatah lagi ingin meluahkan masalah, tulisnya menerusi satu hantaran di Facebook. Namun, Nadharatul lega apabila bapanya dijemput Ilahi dalam keadaan yang sangat baik dan terpuji. Allah hadirkan rasa tenang dan kelegaan apabila tahu baba pergi dalam keadaan yang sangat baik dan orang sekelilingnya semua mengatakan yang baik-baik. Sungguh, ucapan dan hantaran kenalan, pelajar serta semua yang mengenali baba mengubat rasa sedih di hati. Baba pulang dalam keadaan baik. Itu satu jaminan kebahagiaan yang tiada taranya bagi seorang anak, ujarnya lagi. Namun siapa sangka, Nadharatul terdetik hati untuk melakukan sesuatu yang penuh bermakna sebelum pemergian bapanya. Allah detikkan hati saya sebulan lebih dengan mengingati sepotong ayat Al-Quran sebelum kehilangan baba. Setiap kali nak tidur, saya akan teringat ayat ini. Tak tahu kenapa, mungkin Allah inginkan hati saya sedia menerima pemergian baba walaupun terlalu mengejut. Ayat ini semakin kerap berlega di kepala saya minggu lalu lepas tahu baba tak sihat, katanya gastrik, katanya. Dalam hantaran tersebut, Nadharatul berkongsi beberapa ayat daripada surah Al-Baqarah beserta terjemahannya. Demi sesungguhnya, kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh dan dengan merasai kelaparan dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, iaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleh sesuatu kesusahan, mereka berkata, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. Mereka itu ialah orang-orang yang dilimpahi dengan berbagai-bagai kebaikan dari Tuhan mereka serta rahmatnya, dan mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk hidayahnya. Menurut Nadratul, terdetik di hatinya mengenai keredaan sekiranya ditakdirkan ibu atau bapanya dijemput Ilahi ketika berjauhan. Ketika ayat ini berlegar dalam kepala saya setiap malam, apa yang terdetik dalam hati saya? Allah, aku reda jika engkau takdirkan ibu, ayahku pergi dalam keadaan aku jauh daripada mereka. Aku yakin dengan janjimu, jadikan aku kuat dan sabar. Inilah jawapannya, Allah nak saya kuat untuk hari-hari yang mendatang. Persoalan tentang sediakah kita kehilangan orang tersayang? Demi Allah, hatta berumur 100 tahun pun kita tak akan sedia kehilangan orang tersayang. Hanya Allah yang tahu kekuatan kita. Hanya Allah tempat saya bergantung. Doakan saya dan mama kuat, katanya yang turut memaklumkan untuk pulang bersama suami ke Malaysia. Difahamkan ketika kejadian, Allahyarham yang juga pensyarah kanan di Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), mengadu sakit dada dalam kuliahnya sebelum rebah dan tidak sedarkan diri selang beberapa minit. Jemaah yang hadir kemudian menghampiri Allahyarham bagi memberi bantuan. Dilaporkan, keputusan bedah siasat mendapati punca kematian Allahyarham disebabkan serangan jantung. Ketua Polis Daerah Shah Alam, Asisten Komisioner Muhammad Iqbal Ibrahim berkata, kematian penceramah berusia 59 tahun itu dilaporkan pada jam 7.45 pagi. Beliau berkata, mangsa dikejarkan ke Hospital Shah Alam dan disahkan meninggal dunia semasa dalam perjalanan ke hospital. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut dan hasil bedah siasat yang dijalankan di Hospital Shah Alam mendapati punca kematian akibat serangan jantung, katanya dalam satu kenyataan pada Isnin. Allah SWT. Baik. Saya minta maaf tuan-tuan. Pemergian yang sangat dicemburui. Al-Fatihah buat Ustaz Muhammad Sobri Awang. Pengakhiran yang baik, di tempat yang baik,
sedang buat aktiviti yang baik, lalu malaikat maut datang mencabut nyawa. Memang kematian yang sangat disembunyi sebenarnya. Sebenarnya video Ustaz Sobiri tu macam mengajar something tau. Yang mana kematian tu boleh jemput kita dekat mana-mana saja, tengah buat apa, hang sibuk ke, hang buat benda baik ke, benda jahat ke, anytime. Bila kita sembang pasal mati ni, kau perasan tak kita akan jadi macam baik sikit. Jarang aku dengar kalau kita sembang pasal mati, dia still panggil macam setan. Jarang. Antara tanda-tanda kematian baik, contoh meninggal dunia disebabkan penyakit yang berkaitan dengan perut. Heart attack disebabkan oleh kolesterol, gula tinggi. Stroke selain kolesterol, garam tinggi juga menyebabkan darah tinggi, boleh menyebabkan stroke juga. Kanser perut, kanser usus, usus pecah. Semua penyakit yang aku sebut tu memang ada kaitan dengan perut. Asalnya memang daripada perut, pemakanan kita. Tapi konten kali ni aku nak try ajak korang apa kematian dari segi medical. Of course kematian ni memang definisi dia adalah brain dead, otak mati. Tapi kan aku tanya hampa, kalau otak mati, kau rasa semua organ mati pada masa yang sama? The answer is no. Jantung masih gerak tau walaupun otak mati. For a few second, for a few minutes pun ada. Lepas jantung stop, tak ada pengaliran darah, baru jantung tu mati. Selepas jantung stop, organ mana yang akan terkesan dulu ataupun stop function, mati? Ni, hati manusia. Dan lepas tu, organ pancreas. Kulit manusia lambat. Mungkin makan hari tau untuk dia. Walaupun jasad roh hang dah ke langit ketujuh, tapi kulit hang masih hidup sebenarnya. Tapi tak lama lah, lebih kurang berapa jam, mungkin hari jugalah. Dan satu lagi, kau perasan tak? Dalam saat-saat nafas terakhir untuk seseorang tu meninggal, waktu sakaratul maut, dia macam ni. Dia mungkin 2 kali nafas macam tu. Dia bunyi macam berdengkur. Dalam medical kita panggil agonal respiration. Kita panggil pernafasan saat-saat akhir sebelum kematian. Waktu tu oksigen dah kurang masuk dalam badan. Tapi itulah, sekarang ni tak kisahlah hang tua muda, lelaki perempuan, kematian tu tak kira umur lah sekarang ni. Risau, takut mati, tak tahu rasa macam mana kematian tu. Aku tak sure sama ada sahih ataupun tak hadis ni, tapi rasa mati tu macam ditetak 300 kali dengan pedang. Allahu Akbar. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.